Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Syekh Arsyad Al-Banjari wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung kembali pengajian kitab kita pada muka surat 26 pada bab yang baru. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Babu kaifiyatis salatil khawf. Ai hadza babu, bermula ini suatu bab, fi bayani, pada menyatakan, yakni pada menerangkan peri sembahyang tak kala ketakutan. Peri yakni kelakuan lah. Pada menyatakan kelakuan sembahyang tak kala ketakutan. Dia ada solat khauf dan solat syiddatil khauf. Solat khauf ni keadaan yang mana kita tadi tu duduk di medan peperangan. Tetapi kalau solat syiddatil khauf ni maksudnya kita tadi tu telah bersedaging dengan peperangan. Tu lebih-lebih lagi lah orang panggil kelakuan yang dahsyat, kelakuan yang mana kita kena teruskan juga dengan solat. Jadi seperti mana satu ketika di dalam peperangan Nabi SAW dengan sahabat tengah duk solat zuhur. Dan pihak musuh Islam, seteru Islamnya duk tengok saja. Duduk memerhatikan sehinggalah Nabi SAW dan para sahabat selesai daripada solat. Maka adalah golongan daripada mereka sebut rugi kita tak serai kumpulan Muhammad ni SAW ketika mana mereka ni sedang solat. Maka adalah satu daripada puak musyrikin tadi, dia sebut bahawasanya tak mengapa lagi akan datang solat asar ni, yang mana solat yang sangat penting bagi Muhammad dan umat Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu tu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam solat asar, turunlah wahyu berkaitan dengan solat di dalam keadaan syiddatil khauf. Seperti mana Allah Ta'ala firman, hafizu ala salati was salatil wusta. Maka Allah Ta'ala suruh kita jagakan sembahyang dan salat wusta. Maka di situlah ulama mentafsirkan dengan makna solat asar. Baik, ini suatu bab pada menyatakan peri kelakuan sembahyang tak kala ketakutan. Bermula sembahyang khauf
di dalam keadaan ketakutan itu, iaitu 16 bagai, 16 keadaan, jenis-jenis maya tadi. Maka yang tersebut di sini suatu bagai jua. Bila musannif kita sebut kata ada 16 jenis kelakuan solat, cuma yang disebut di sini hanya satu jenis saja, maka bagi kita untuk nak memperluaskan ilmu agama kita, maka kita tutuplah pula di dalam kitab-kitab yang lebih mendalam perbahasan dia pada masalah fiqh. Kalau kita kata tak apalah, kita tahu sekadar ni saja, tu alamat tidak keberuntungan bagi kita. Sebab alamat orang beruntung ni seperti mana disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqih fid din. Siapa dia yang mana Allah Taala nak memberikan dia kebaikan, benda hak molek, maka Allah Taala memberikan dia kefahaman di dalam agama. Jadi kalau di dalam awal-awal dah kita saat ni beranggap tak apalah, tak belajar mendalami pun, sekadar tahu basic-basic saja, tu salah satu benda yang kalau kita nak banding dengan tak belajar langsung tu, ialah baik belajarlah juga. Cuma orang panggil tidak ada bercita-cita untuk nak mendalami lebih pada agama tu, alamat kata kekurangan iman kita juga. Kurang ketakwaan kita pada Allah Ta'ala juga, dan kurang alamat Tuhan saat ni tu nak memberi kebaikan pada kita. Baik, Syah dan tambahan kata, apabila berdempik perang yang mubah, perang yang diizin oleh syarak, apabila bersedaging dah perang yang mubah, atau lari yang harus daripada mencari yang tiada mustahak, ataupun kita lari yang harus daripada mencari yang mustahak ni. Seumpama kita boleh buat misal, contoh orang curi, orang mencuri sedekah kita adalah solat, atas dasar nak menjaga ke orang panggil harta benda saat ni, boleh solat di dalam keadaan ada orang panggil igak pencuri tadi. Tapi pelik sangatlah. Cuba lihat dalam kitab Sulamus Subyan. Seingat saya ada dibahas berkaitan dengan benda tersebut. Tapi kita kalau dah orang curi kita tengah solat, kita batalkan semaya begitu saja. Sedangkan benda saat ni tak perlu dibatalkan. Tapi rumitlah kita nak buat kelakuan tersebut. Atau lari yang harus daripada mencari yang tiada mustahak, atau takut akan seteru. Kita takut kepada musuh. Musuh sini tak tentu pada orang kafir, mana-mana umumlah musuh saat ni tu, yang mana ingin memberi bahaya kepada kita sedekah kita dari dalam solat. Atau akan binatang yang buas. Tengok kita tengah-tengah duk solat, tiba-tiba mari binatang buas. Maka perlukah kita nak membatalkan solat kita? Tak perlu, teruskan. Lepas tu dalam keadaan solat kita tadi, tu orang panggil berdepek di dalam keadaan situasi terdesak. Boleh teruskan kita dengan solat tadi. Lepas tu berlari sekadar hak yang diperlu pada syarak sajalah. Janganlah orang panggil berlari hak lebih daripada hak diperlukan pada syarak. Yang buas atau akan air sebab. Air sebab ni maksud katanya banjir lah. Bila berlaku banjir, maka pada waktu tu kita tengah solat, maka boleh kita orang panggil berlari daripada mengelak diri kita daripada tenggelam. Atau lari yang menghendaki membunuh dia atau mengambil hartanya tak kala itu. Orang nak bunuh kita ataupun orang nak ambil harta benda kita. Ni sini jelas. Yang menghendaki membunuh dia atau mengambil hartanya tak kala itu, tak kala dia tengah solat lah ni. Kalau tak solat, hak tu tidak ada bahasa. Hak ni kaifiat, cara dia ajar. Tiada mengapa. Tu jawab dianya. Apabila berdepek peperangan hinggalah kepada orang nak membunuh kita ataupun mengambil harta kita, tiada mengapa berpaling daripada kiblat. Duk tengah-tengah semaya, lari daripada berpaling daripada arah kiblat. Di benar syarak.
dan berbanyak perbuatan di dalam sembahyang. Jadi banyaklah perbuatan moga kita nak lari. Kalau kata pitu terkunci, kita nak kena bergerak tangan pula. Berpaling dah satu, berlari dah pula. Lepas tu tangan pula bergerak. Tak mengapa. Dan berkenderaan, naik kenderaan pula dah. Mengikut kepada keperluan lah, sekadar keperluan. Dan diisyaratkan rokoknya dan sujudnya. Jadi pada waktu tu dia isyarat sajalah rokok dia, sujud dia. Kenapa? Kerana orang panggil keadaan darurah tengah-tengah solat berlaku. Kita bila datang benda-benda ni, kita dah lari dah daripada solatnya. Tak ada dah solatnya. Penting kepada nak selamat keadaan diri kita saja. Ada mana seorang Habib tu, Habib Ali Zainal cucu cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Jadi satu ketika di dalam keadaan rumahnya terbakar, orang lain saat ni tu bertepik berteriak belaka, suruh dia keluar daripada rumah. Jadi dia ni tak khabar tu sebab dia tu berada di dalam solat. Duduk dalam solat, khusyuk dia dalam solat, tak sedar dengan keadaan dia saat ni tu, orang panggil rumahnya hampir terbakar kesemuanya. Tu orang panggil keadaan seseorang lah. Kita ni rumah tak terbakar pun kita sedar dah, tidak duduk dalam solat. Apatah lagi kalau rumah terbakar. Waliyadzubillah. Dan diisyaratkan rokoknya dan sujudnya. Kerana apa boleh buat begitu? Kerana darurah. Kerana darurah. Menundukkan kepala. Susah nak menundukkan kepala masa rokok, masa sujud. Maka kerana tu kita isyarat saja. Boleh. Sama dengan orang penyakit. Penyakit yang disebut dalam kitab Sabila, seingat saya ada. Di dalam akhir-akhir perbahasan nifas tu, orang yang jenis silsil bau dan orang istihadah samalah. Apabila dia tadi tu solat berdiri, hadas dia saat ni tak keluar, maka wajib dia solat berdiri dan diisyarat ke kelakuan yang lain. Tak boleh nak duduk sujud apalah. Kerana nak menahankan daripada keluarnya hadas dia. Dan menundukkan kepalanya. Darurah nak menundukkan kepala. Dan wajib terlebih menundukkan kepalanya pada sujud. Cuma bila dah isyarat, maka antara rokok dan sujud tu kena usahakanlah isyarat bagi sujud tu terlebih rendah, supaya berbeza antara rokok dan sujud. Sebab rokok rukun lain, sujud rukun yang lain. Tetapi tiada mengapa menjabat pedang yang kena najis. Menjabat ni maksudnya kita sentuh. Di dalam keadaan syiddatil khauf, orang panggil bersedaging dengan peperangan tadi, kita nak sentuh pedang kita. Pedang pula bila kita guna ada darah. Darah itulah yang dipanggilkan najis. Ia pada hukum dasar asalnya tak dimaafkan, moga banyak. Tetapi kerana orang panggil keadaan sekarang, maka dimaafkan. Tiada mengapa menjabat pedang yang kena najis, dan jika dijabatnya maka hendaklah diqadakan sembahyang itu. Dan demikian lagi tiada mengapa bertempik, bertepiklah. Dan berkata-kata di dalam sembahyang. Ni hak kadar keperluan sajalah. Maka jika ia berkata-kata, maka batalah sembahyangnya kerana tiada darurah. Kalau tidak disebabkan darurah, batal. Tetapi kalau sebab orang panggil darurah saat ni, tak mengapa. Sekadar darurah yang diperlukan. Begitu juga dengan darah tadi. Kalau waktu biasa tu, solat dia tak jadilah. Tetapi kalau kata keadaan darurah, syiddatil khauf, bersedaging dengan peperangan dan benda-benda lain saat ni, lari daripada binatang buah, ada maksudnya kalau ada benda-benda yang mana diperlukan pada waktu tu, hak tu semua dimaafkan pada syarak.
Qala al-musannif rahimahullah ta'ala faslun pada menyatakan sembahyang sunat. Jadi musannif kita dia letak sekali di bawah bab pada kaifiyatis salatil khauf. Kalau dalam kitab hak besar hak lain gak dia akan letak bab sukulah. Bab berkaitan dengan solat sunat. Ni dia letak sekali. Faslun, jadi masalah solat syiddatil khauf, solat khauf tadi tu dia kecek lebih kurang sajalah. Tidak orang panggil mendetailkan sangat. Maka pada waktu tu kena rujuk pada kitab-kitab yang lebih luas lagi perbahasan dia. Faslun, pada menyatakan sembahyang sunat, bermula sunat itu amat banyak. Setengah daripada sembahyang. Jadi banyak gak sebut setengah saja dah. Setengah daripada sembahyangnya rawatib muakkad 2 rakaat dahulu daripada subuh. Solat sunat rawatib, solat sunat kapit fardu pun orang panggil bahasa kita. Berapa rakaat? 2 rakaat dahulu daripada subuh. Orang panggil solat sunat subuh. Orang tak panggil solat sunat qabliyah lah, moga lepas pada subuh tak ada dah ba'diyah subuhnya. Maka kerana tu usalli sunnata subhi saja, tak perlu nak qabliyah ba'diyah dah. Dan inilah hak datang riwayat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana berkaitan dengan kelebihan dianya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisi dunia. Jadi masuk waktunya bila? Masuk waktunya setelah daripada masuk waktu subuh. Orang azan tak azan tu suku kira. Hak afdalnya kita azan lah dulu. Moleknya masuk waktu gak kita azan dulu, kita baru semayang. Dan habis waktu dia sehingga habis waktu subuh. Tu boleh tengok dalam kitab-kitab fiqh lain pun dia sebut masuk solat sunat qabliyah, asar ko, zuhur ko, subuh ko, mana-mana solat sunat rawatib ni, masuk waktu dia dengan masuk waktu bagi solat, habis waktu dia dengan habis waktu bagi solat. Bukan maksud kata bila kita dah buat subuh maka habis waktu dia, tidak. Zuhur pun begitu juga. Dalam kitab Wishahul Afra Sulam Sebiya pun ada hak kitab-kitab jawi hak kecil-kecil ni pun dah banyak dah ada yang disebutkan. Apatah lagi dalam kitab jawi hak besar ataupun kitab Arab terlebih lagi lah. Jadi kalau contoh solat sunat qabliyah zuhur, kita tak buat, kita nak buat selepas pada zuhur pun boleh. Lepas tu buat macam mana? Kita buat qabliyah dan ba'diyah dua-dua sekali pun tak ada masalah. Boleh gabung. Lepas tu kalau zuhur dia ada 4 rakaat, hak muakkad 2 rakaat, hak ghairu muakkad 2 rakaat. Jadi kita gabung ke 4 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 4 selepas zuhur. Jadi 8 rakaat. Tak ada masalah. Kalau rajin enggak buat. Kita hak solat sunat qabliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat ni pun kadang-kadang mari puasa jemu malah tu kena nak lawal lah. Cuma waktu dia tu begitu dah. Masuk waktu dia berbeza dengan solat sunat ba'diyah. Solat sunat ba'diyah ni masuk waktu dia tu bila kita semaya dah zuhur, bila kita semaya dah maghrib, baru masuk ba'diyah. Habis waktu dia dengan habis waktu fardu solat dia. Dan 2 rakaat kemudian dan 2 rakaat dahulu daripada zuhur, dan 2 rakaat kemudian daripadanya zuhur. Ni hak muakkad belakang ni. Dan 2 rakaat kemudian daripada maghrib, dan 2 rakaat kemudian daripada isya. Jadi berapa semua tu hak muakkadnya? Ada 10 semua muakkad. Hak muakkad tu ada 10 semua. Dan 3 rakaat sunat witir. Jadi dia tak sebut dah hak lain tu. Jadi hak qabliyah maghrib, qabliyah isya, lepas tu tambah lagi qabliyah zuhur, tambah lagi ba'diyah zuhur. Kerana dia ada 4 rakaat qabliyah dan 4 rakaat hak ba'diyah. Dan 3 rakaat sunat witir kemudian daripada sunat isya. Sunat kita semaya solat sunat witir ni. Biasa solat sunat witir kan? Ketika mana bulan Ramadan sajalah kalau rajin sikit kan.
tiap-tiap malam ni ndak orang-orang hok betul pilihan sajalah buat solat sunat witir ni. Kena qada kau ustaz. Jawab pada najis. Dan berkata-kata ke kolak. Dia dimaafkan. Dimaafkan. Dimaafkan, bila dimaafkan tak apalah. Tetapi qada yang diperlukan. Kalau lebih, baru tak sah. Baru kena qada. Kalau solat lain tu semata-mata tak boleh dah. Kemudian dan 3 rakaat sunat witir, kemudian daripada sunat isyak, waktunya daripada kita kerja ke solat fardu isyak hingga fajar shadiq. Fajar shadiq ni maksudnya hingga waktu subuh. Solat sunat witir. Dan maksud kata kalau kita nak buat sebelum tidur pun boleh, kalau kita nak buat selepas pada tidur pun boleh. Hok molek gak dia di akhir malam kita lah. Akhir malam kita tu sebelum pada subuh. Ya sebab tu witir bagi siang hari kita maghrib. Dia 3 rakaat witir ni ganjil lah. 3 rakaat witir dia ialah maghrib. Dan witir bagi solat malam kita solat witir tu lah. Sebelum daripada solat subuh. Maksudnya kita akhiri dengan dia. Hak tu terlebih molek. Tapi kalau kita bimbang, bimbang macam mana? Bimbang takut tak bangun. Maka pada waktu tu kita solatlah sebelum daripada tidur. Hak tu hak lebih cermatlah bagi kita ni. Kita ni kadang-kadang tak terbangun. Maka saya rugi. Maka kita semayang lepas pada solat isyak tu, solat ba'diyah isyak ke, kita solatlah witir. Kemudian kalau kita bangun solat biasa, tahajud biasa hak lain. Tidak ada masalah. Cuma bimbang takut kita tak terbangun, jadi rugilah witir pada hari tersebut. Dan rawatib ghairu muakkad 12 rakaat. Ia letak sini ni. Tadi dia nak bahas secara suku hak muakkad. Muakkad ni maksud kata sangat-sangat ditutup. Walaupun sunat tapi sangat ditutup. Kalau kita kata hampir-hampir nak jadi wajib dah lah. Cuma tak ada lah siapa jadi wajib. Kalau hak sunat ghairu muakkad ni dituntut, tetapi tuntutan dia tak sekuat hak muakkad. Jadi ranking dia tu bawah pada sunat hak muakkad. Dan rawatib ghairu muakkad 12 rakaat, yakni 2 rakaat dahulu daripada zuhur. Capur saat ni. Jadi hak muakkad qabliyah zuhur 2. Capur dengan ghairu muakkad 2, jadi 4 rakaat lah. Ni kalau rajin tak boleh lah ni. Dan tapi ingat pada masalah kita nak melakukan ibadat, jangan kita rajin pada satu-satu waktu saja. Maksudnya biar kita dapat istiqamah dulu hak sikit ni, baru kita naik kepada hak lebih. Amalan ni di antara tipu daya setan, dia buat kita ni rasa nak buat amal banyak. Kemudian pada hari-hari seterusnya kita tinggal terus. Tu di antara tipu daya setan juga. Maka kita kena beringat di dalam buat amal ni. Kalau tak buat amal tu tak nak beringat dah. Muka memang tak buat amal. Kita nak buat ni. Boleh kau solat 1 rakaat. Tak ada masalah. Tetapi 3 rakaat tu lah dia panggil sekurang-kurang akmalnya 3. Sekurang-kurang jadi nak sah 1 pun jadi dah. Kalau 2 tu dia tak jadi witir. Hak apa nama ni? Dia pergi ke sebelah rakaat. Baik, yakni 2 rakaat dahulu daripada zuhur. Dalam kitab ni dia tak hurai panjang lah. Dalam kitab-kitab lain tu dia ada duk bahas panjang pada masalah solat sunat ni sendiri. Hak itulah hak saya sebut kata kita rancangannya bulan depan ni nak ambil kitab Buriah buat daurah berkaitan dengan solat saja. Di situ insya-Allah banyak benda hak kita akan dapat. Dan 2 rakaat kemudian zuhur, jadi qabliyah zuhur 2, ba'diyah zuhur 2, jadi 4 ada 8. Jadi dari kitab Wisyahul Afrah pun ada sebut boleh kita nak buat serentak boleh. Hak molek agak kita buat 2 lah. Nak capur sekali qabliyah ba'diyah pun ada yang membenarkan. Boleh juga nak buat 3 rakaat 1 salat, tapi hak lebih afdalnya 2 rakaat. Kemudian 1 rakaat.
Dan 2 rakaat kemudiannya dan 4 rakaat dahulu daripada asar. Tengok deh, solat sunat asar tu 4 rakaat. Sebelum pada asar ni ghair muakkad ni. Jadi hak lebih kita kena tutup jaganya hak muakkad lah. Hak muakkad tu terlebih kita nak kena jaga. Dan 2 rakaat dahulu daripada maghrib dan 2 rakaat dahulu daripada isyak. Cukup kodok tu. Tadi zuhur 2, lepas tu qabliyah 2, ba'diyah 2, asar pula 4. Tak. Lepas tu sebelum maghrib dan sebelum isyak. Cukuplah deh. 12. Dan sunat duha iaitu 8 rakaat. Kita nak buat solat sunat duha pun boleh juga. Tapi kalau kata setengahnya 12 pun ada duha ni. Ada pendapat. Tapi atas hak pendapat yang kuatnya sekadar 8. Lepas tu kita buat 2 dulu biar istiqamah dulu 2 tu. Malu kau setengah-setengah orang hak mana bukan jenis ahli amal sekalipun, mereka ahli-ahli bisnes ke, kita dengar ceritanya, duha tak aja tinggal. Masya-Allah. Tapi iyalah atas niat lah pula. Kalau niat apa tak tinggal duha, rezeki. Tujuannya semata-mata hak tu ya dapat hak tu jelah. Pahala ganjaran tu tengok pula kita buat amal tu kerana Allah Taala banyak mana. Kalau sekadar untuk nak menambahkan rezeki saja kan, pahala sekadar tu sajalah. Tapi nak banding kalau kita tawak langsung ni baik buat jugalah. Duha iaitu 8 rakaat. Solat sunat duha ni dia ada pendapat yang kata sama dengan solat sunat isyraq. Duha dengan isyraq tu solat yang bersamaan. Jadi solat sunat duha ni dia masuk waktu dianya bila setelah daripada segala. Segala ni qadar 30 minit lebih kurang dalam kitab sebut dalam 30 minit setelah daripada habisnya waktu subuh. Habis waktu subuh ni bila? Naik fajar tu lah. Tu naik fajar lah isyraq tu. Jadi ada orang kata solat duha dengan solat isyraq ni sama. Dan pendapat kuatnya duha saat itu kita semaya bila telah matahari naik segala. Tetapi ada juga pendapat dhaif yang kata habis saja subuh tu naik saja matahari masuk dah waktu dia. Jadi maksudnya benda-benda tu ada berlaku khilaf ulama lah. Cuma hak moleknya kita ambil pendapat yang kuat saat ni lah. Iaitu setelah daripada naik matahari sekadar segala. Segala ni kadar 30 minit. Jadi kita semaya 8 rakaat tu paling banyak lah. Tapi pendapat dhaif kata ada juga kata 12. Dan ada juga kata pendapat kilnya duha tu dinamakan sunat awabin. Ada pendapat. Jadi kalau tanya betul kau duha ni orang panggil solat sunat awabin, ada pendapat. Tapi hak kuatnya awabin tu hak lain pula. Awabin tu hak antara maghrib dengan isyak. Tu solat sunat awabin. Dan solat sunat awabin maghrib isyak tu juga ada pendapat yang menamakan dengan solat ghaflah. Solat ghaflah. Jadi kalau solat sunat awabin rakaat sekurang-kurang rakaat dia 2 rakaat, sebanyak-banyak dia 20 rakaat. Boleh nak semaya selama mana sebanyak mana pun boleh. Jadi kalau solat sunat awabin tu kita nak buat bersama dengan solat sunat lain pun tak ada masalah. Boleh dapat juga ganjaran pahala. Contoh yang mana? Contoh kita nak buat qada asar. Lepas pada maghrib kita nak buat qada asar. Lepas tu nak buat sekali dengan awabin. Maka dapat pahala. Ataupun kita nak semaya sunat maghrib. Kita buat sekali dengan awabin. Maka dapat juga pahala. Solat sunat awabin ni seingat saya ada dalam kitab hadis Imam Suyuti. Ada kaifiat yang tertentu pada malam Jumaat. Dibuat ke solat sunat antara maghrib dan isyak ni. Ada solat sunat khusus lah pula tu. Tu tengok dalam kitab hadis-hadis kelebihan pada hari Jumaat yang dihimpunkan oleh Imam As-Suyuti.
Dan sunat tarawih pada bulan Ramadan. Dan sunat duha iaitu 8 rakaat dan sunat tarawih pada bulan Ramadan iaitu 20 rakaat. Solat sunat tarawih ni ada berapa? Solat sunat tarawih ni ada 20. Kalau tak cukup 20, ia tak jadi. Ia tak jadi solat sunat tarawih ni atas pendapat hak kuat dalam mazhab kita. Kalau kita pergi tengok sekurang-kurang dia sekalipun, dia tak sebut masalah kurang daripada 20 tak ada. Tetapi saya ada terjumpa dalam kitab Fatwa Syekh Atiyah As-Saqar. Boleh tengok dalam kitab tu, Fatwa Syekh Atiyah As-Saqar yang mendatangkan pendapat dhaif kata buat solat tarawih ni dengan 8 rakaat. Jadi hak kita duk buat tu pendapat hak dhaif lah. Kalau ikut kepada guru-guru hak dak mengajar mazhab Syafi'i ni kak, memang tak boleh nak buat 8 rakaat, ia tak jadi. Ia tak jadi pahala sunat tarawih. Cuma tu kita kata kita buka ke sedikit ni. Adakah kena orang panggil memang tak akan dapat langsung ke? Kasihanlah kalau orang tak ada kuat tenaga, dia tak ada kekuatan ke, kita kata di sana kita kata ada juga pendapat-pendapat yang lain. Cuma janganlah dengan sebab pendapat-pendapat yang lain menyebabkan kita jadi malas. Hak ni hak masalah masyarakat kita ni. Bila ada pendapat yang lain, dia telah terbiasa dah dengan 8 rakaat solat sunat tarawih. Bila nak pergi lebih, tak si dah. Sedangkan kalau nak ikut pada setengah, saya lupa Ibnu Umar seingatnya, solat sunat tarawih ni tidak ada hak bilangan bagi banyak dia. Tu. Jadi boleh memayar berapa ratus rakaat pun tak mengapa. Dan hak kita dengarnya lah, saya sendiri pun tak sempat lagi nak pergi ke Yaman di Hadramaut. Diceritakan habaib dan orang Yaman di sana semaya 100 rakaat solat sunat tarawih, wallahu alam lah. 20 rakaat masjid ni, kemudian pergi pada masjid lain pula berpindah-pindah. Sebab waktu yang dikatakan semaya tarawih di masjid-masjid tu, dia ada buat dah. Contoh di sini pukul 9 hingga pukul 11 ke, di sana 11 hingga pukul 1 ke. Sebab tu dikatakan lah orang Yaman ni kuatnya amalan dia tu, memang kalau malam bulan Ramadan dihidupkan betul-betul hingga rapat jik ke subuh. Allah, orang ahli Yaman ni. Sebab tu untung sekali orang-orang ahli Yaman ni. Orang hak butung lah. Ada saja jenis-jenis malas pun ada saja. Maksud kata dia solat tarawih tu sebanyak lebih daripada 20 rakaat pun ada. Dan itu seperti mana yang saya sebut tadi, ada juga pendapat. Kita ni moga dah semaya berapa rakaat pun kita buat 2 rakaat dah lah. Tarawih tadi. Dah kata tak apa nak semaya, ada pendapat salafun salih kata buat banyak mana? Buat 2. Berjurus telajuk ni. Jadi benda-benda gitulah kita kena tengok dengan orang lebih. Sebab tu bahagian ibadat jangan kita bersaing dengan orang kurang. Bahagian ibadat, bahagian ilmu, bahagian bersungguh pada nak mengaji agama, jangan kita tengok orang kurang, jangan kita mengaji, jangan kita bersaing dengan orang yang kurang. Kalau kurang, kita ni duduk baik dah, bagus dah kedudukan kita. Bila kita pergi duduk keadaan orang kurang, kita pun jadi kurang. Seumpama kita ni alhamdulillah Tuhan dah rasa di hati kita nak sedekah tiap hari RM1 ke RM2 ke RM5 ke umpama, ataupun tengok orang susah kita sedekah, dan kita ni suka belanja. Tapi bila kita ni duk berkawan sama dengan orang-orang hak kedeku sifat dia, maka sedikit demi sedikit sifat-sifat orang hak kita bersahabat sana tu ada terjakit pada kita tanpa kita sedari. Begitu juga kalau orang baik yang kita duduk jadikan sahabat, maka sedikit demi sedikit kita tak berasa kita telah terikut dah dengan sifat kebaikan yang ada pada dia. Mana biasa pun sebelum subuh penuh musalla Darul Mustafa, pernah sampai sana ziarah, alhamdulillah. Jadi kita ni orang bila Tuhan pilih dah kita dengan keadaan kelakuan begitu, kita kena syukur sangat-sangat pada Allah Ta'ala. Dan jangan pula kita pelekeh orang lain kurang ibadat. Jangan pula. Tu salah satu kerosakan hak setan letak pada kita, nak rasakan ibadat kita. Bila kita nampak ibadat kita lebih, ibadat orang lain kurang, maka kita nak tu jangan pula. Tapi kita kena syukurlah banyak-banyak pada Allah Ta'ala.
Semoga diberi kekuatan untuk kita kekal dengan ibadat tadi. Iaitu 20 rakaat. Jadi dalam kitab mana-mana pun ia sebut 20 rakaat sajalah. Marhaban habibi. Jadi 20 rakaat lah yang disebut. Tu boleh tanya orang Yaman tu. Habibuna Sa'id. Betul ke ada orang Yaman ni semaya tarawih ni sampai 100 rakaat tu? Boleh tanya orang sana pula lah. Satu solat sunat witir kita dah sebut tadi ni. Ada pendapat kata boleh sekurang-kurang akmalnya 3. Iaitu disembahyangnya kemudian daripada fardu isyak, solat sunat tarawih ni. Semaya solat lepas pada waktu isyak hingga fajar shadiq, hingga subuh. Dan sunat awabin, ni hak saya sebut tadi solat sunat awabin ada setengah kata duha tu dipanggil dengan awabin. Tapi hak kuatnya awabin ni hak lain pula antara maghrib dan isyak. Dan solat sunat awabin 20 rakaat. Tadi kita sebut dah. Dalam kitab lain adalah disebutkan sekurang-kurangnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 20 rakaat. Tapi kalau solat sunat tarawih tu memang kita kata pada kitab lain pun dia kata 20 rakaat. Dia tak kata 8 rakaat sekurang-kurang. Saat ni tu pun saya kata ada terjumpa dalam kitab Fatwa Syekh Atiyah As-Saqar yang mendatangkan pendapat dhaif yang kata boleh buat 8. Jadi buat 2 ke apa semua kalau kata dikira ke tarawih tu tu dalam kitab hak biasa kita jumpa 20 lah semuanya. 20 rakaat sembahyangkan pada antara maghrib dan isyak, solat sunat awabin. Dan sunat mutlak pada malam kita buat pada malam mana-mana solat sunat. Kalau kata kita nak buat pada siang hari pun boleh juga solat sunat mutlak berapa rakaat pun tak mengapa. Cuma solat sunat mutlak ni kalau buat pada waktu malam hak tu terlebih molek. Dan sunat tasbih 4 rakaat. Ni solat sunat tasbih ni lagilah kita tak buat. Moga berapa ratus kali nak kena berzikir. Tiap-tiap rukun kita tu berapa puluh kali nak kena berzikir. Maka inisiatif dibuat oleh orang-orang terdahulu daripada kita, dibuat solat sunat tasbih ni pada malam hari raya. Bukan menentukan solat sunat tasbih tu pada hari raya, pada malam hari raya tidak. Tetapi kita buat menjadualkan supaya paling tidak orang panggil solat sunat tasbih saat itu ada kita buat walaupun sekali dalam setahun. Kalau kata sekarang ni, kalau katalah solat malam raya tu, malam hari raya Aidil Fitri, Aidil Adha, kita dah dapat buat 2 kali dah dalam setahun. Jadi kalau kita tak menjadualkan benda tu, seperti mana kata guru kaminya, maka menyebabkan kita jadi malas lah. Kita ni buat jadi orang paling rajin sikit ni bila kita menjadualkan benda saat ni. Supaya dalam sekolah-sekolah pengajian dia ada jadual. Ni mata pelajaran apa. Supaya kita dalam musim-musim duduk rumah ni, kita menjadualkan. Ni waktu ni saya nak belajar, waktu ni saya nak rehat, waktu ni saya nak bersama keluarga, waktu ni saya dengan kerja ke apa semua. Bila ada penjadual begitulah kita ni ada konsisten di dalam buat amal. Kalau tidak tak ada konsisten kita dalam buat amal. Tika rajin buat, tika malas tak buat. Jadi masalah solat sunat tasbih 4 rakaat ni pun semakin kurang adalah zaman ni. Moga orang kata bid'ah bila meletakkan pada malam hari raya dan sebagainya lah. Padahal benda tu bukannya kita saat ni tu mensyariatkan benda tu saat ni tu di malam hari raya, tidak. Cuma kita buat saat ni tu kita letak supaya orang kampung ni ada dah pada fikiran dia, kita boleh buat malam hari raya umpamanya saja. Supaya ziarah kubur lah. Ziarah kubur ke biasa orang-orang hok mana tak ada masa ruai ni, kita semua tak ada masa ruai belakang ni. Tak ada kerja pun kita tak ada masa ruai juga. Ni. Jadi pada masalah ziarah kubur kita tak ke ziarah kubur. Kecuali kebiasaannya jadi terbuat kebiasaannya ziarah kubur ni pada pagi raya. Sedekah benda tak ada syariat ziarah kubur pada hari raya. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh ke ziarah kubur. Tu. Ada ke tak tegahan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh ziarah kubur pada pagi raya? Ada ke tak? Tak ada.
Jadi kita kekal dengan keumuman, nak pergi ziarah masa mana pun tak apa. Jadi seperti mana hak kita sebut tadi, orang hak mana sibuk dengan kerjaan dunia. Jadi mungkin pada hari itu saja dia ada kelapangan, mungkin ada anak yang boleh bawa dia pergi ziarah. Orang panggil kubur ayahanda dia dulu. Jadi janganlah kita halal benda tu. Bila halal tengok sekarang dah ada ziarah kubur. SOP tu lain pula ni. SOP tu SOP lah. Dan lainnya daripada yang tersebut ini amat banyak. Jadi sini pun dia tak sebut banyak ni. Lepas pada ni pun dia sebut sikit-sikit saja kaifiat berkaitan dengan solat-solat sunat. Maklumlah kitab kita ni bukan kitab yang tebak untuk nak membahaskan banyak perkara. Dan sunat yang dituntutkan berjemaah itu sunat hari raya dan 2 gerhana, sunat minta hujan dan tarawih. Ni di antara solat sunat berjemaah. Dia solat sunat ni ada yang dituntut berjemaah, ada yang tidak dituntut berjemaah. Jadi kalau solat sunat yang tak dituntut berjemaah, afdalnya kita sembahyang seorang diri. Nampak? Supaya solat duha ke. Tapi oleh kerana kalau katalah kita masuk satu program, orang panggil program perbaiki agama ke apa, ikutlah nama program tadi. Maka dijadualkan solat duha saat ni beramai-ramai, itu tidak ada masalah lah, sekadar untuk nak mendidik. Tetapi yang lebih afdalnya kita solat saat itu berseorangan pada masa-masa yang akan datang. Dan solat sunat yang afdal, yang dituntut berjemaah ni, maka afdal lah kita buat secara berjemaah. Dan kalau kita tak buat secara berjemaah, tidak ada masalah. Supaya solat sunat hari raya. Terkadang kita ni tak tahu kata solat sunat hari raya tu tuntutan dianya hanya sunat berjemaah. Bukan kata mesti nak sembahyang hari raya tu mesti berjemaah, tidak. Sehingga kita salah faham kalau kita terlambat untuk pergi solat hari raya tadi, sehingga kita tak solat hari raya, rugilah. Jadi kalau kita pergi tutup khatib dah baca dah khutbah solat hari raya, maka kita teruskanlah dengan solat hari raya kita. Sebab afdal saja berjemaah dan harus untuk kita kerjakan walaupun seorang diri. Solat gerhana. Jadi ada disebutkan pada hadis, siapa dia yang mana pergi berjemaah untuk menunaikan fardu, solat hak wajib berjemaah, maka seumpama mengerjakan ibadat haji. Besarnya pahala. Nak ayat besar pahala, bukan nak melepaskan ke fardu haji. Haji tu kena pergi, nak kata lebih. Dan siapa dia menuju untuk solat berjemaah hak sunat, mana ada solat jemaah hak sunatnya? Inilah solat sunat minta ujian ke, gerhana ke, hari raya ke, maka seumpama dia telah mengerjakan ibadat umrah. Dan solat sunat tarawih, solat sunat witir ni, solat sunat witir ni pada bulan Ramadan dia sunat kita buat berjemaah, walaupun pada malam-malam pada hari-hari yang lain tidak dituntut dengan berjemaah. Solat sunat witir, solat sunat witir afdalnya berjemaah bila bulan Ramadan. Faslun, kita ambil satu lagi faslun. Faslun pada menyatakan sembahyang 2 hari raya, Aidil Fitri dan Aidil Adha. Bukan Aidil, Aidil. Bermula sunat 2 hari raya dikerjakan 2 rakaat dengan niat aku sembahyang sunat hari raya fitrah. Tu hak moleknya. Atau aku sembahyang hari raya adha, dan sunat ia takbir 7 kali takbir yang lain daripada takbiratul ihram. Tu sunat ni. Hak takbiratul ihram satu, Allahu Akbar, kita bacalah doa iftitah. Kemudiannya mula dengan takbir yang pertama 7 kali, Allahu Akbar, sebanyak 7 kali. Lepas pada 7 barulah baca ta'awuz, a'udzubillah dan Fatihah. Antara iftitah dan mana sani 7 kali takbir yang lain daripada takbiratul ihram, mana antara iftitah dan a'udzubillah. A'udzubillah ni maksudnya ta'awuz lah. Dan pada rakaat yang kedua 5 kali takbir dahulu daripada membaca a'udzubillah.
A'udzubillah ni dia sunat kita baca setiap rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua, sebelum daripada nak baca Fatihah, sunat kita baca a'udzubillah. Daripada membaca a'uz yang lain daripada takbir qiyam. Takbir rakaat kedua kita naik saat itu lain, patut takbir pula dengan 5 kali. Dibacanya itu sabbihisma rabbikal sabbihisma rabbikal lah. Rakaat pertama dipanggil dengan suratil a'la. Pada rakaat yang pertama, dan hal ataka surah al-ghasyiyah pada rakaat yang kedua. Tu sunatnya begitu ni. Lepas tu selai antara takbir saat ni hak 7 dan 5 tu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, selang-selang. Bukan selepas takbir. Jadi kalau takbir tu ada 7, maka baca subhanallah tadi tu, tasbih tahmid tu hanya 6 kali sajalah. Maksudnya lepas pada takbir ke-7 Allahu akbar, tak perlu baca dah tu, terus dengan baca ta'awuz. Begitu juga lah pada rakaat kedua. Bila bangun Allahu akbar saat ni, mula takbir pertama Allahu akbar, baca subhanallah alhamdulillah. Lepas pada takbir kelima tak perlulah, sebab dalam kitab lain tu dia sebut di antara takbir tadi tu dibaca tasbih tahmid takbir. Baik. Dan hal ataka pada rakaat yang kedua, dan waktunya antara naik matahari, ni waktu bagi solat hari raya ni, waktunya antara naik matahari hingga gelincir, hingga gelincir, naik matahari hingga gelincir. Kemudiannya dibacanya naik matahari sehingga gelincir. Gelincir enggak masuk waktu zuhur lah. Naik matahari ni habis waktu subuh. Tetapi walaupun waktu dia tu sudah masuk dah, dia kata antara naik matahari dan hingga gelincir matahari, tetapi yang afdalnya kita kerjakan pada waktu duha. Sunat Idul Adha dan Idul Fitri ni sunatnya kita kerjakan waktu duha. Dan kalau solat sunatnya kita awalkan kalau solat sunat korban. Sebab kalau solat sunat korban ni dia tak sunat kita makan dulu pagi tu. Kita nak gaduh dengan korban. Berbeza dengan solat Idul Fitri. Sunat kita makan dulu pagi, ambil sunat-sunat tu. Bukan sahaja makan, ambil niat kepada pahala sunat. Kemudian kita pun pergi sembahyang raya. Kemudian dibacanya 2 khutbah. Silap kita zaman learning ni, bila kata puye COVID ni, berapa tahun kita dua tahun dah mungkin ni, sehingga kita menghilangkan perasaan besarnya Idul Adha dan Idul Fitri. Tu satu kesilapan yang perlu kita ubahlah. Kalau takdir Allah Taala bala uji kita pula dengan raya akan datang duk main COVID juga, wal iyadzubillah. Tapi jangan pernah kita mengkurangkan besarnya mulianya hari tersebut. Dan antara Idul Fitri dan Idul Adha, dia sepatutnya besar Idul Adha. Tengok takbir Idul Adha tu pun 4 hari. Mula daripada hari Arafah, 5 hari ni. Mula daripada hari Arafah, iaitu hari ke-9 Zulhijjah, sampailah kepada 3 hari Tasyrik. Berapa? 9, 10, 11, 12, 13. 5 hari duk takbir. Takbir muqayyad dia panggil. Lepas tu, masuknya malam raya tu sunat takbir dengan mursal. Kalau kata Idul Fitri, dia tak ada takbir muqayyad. Dia ada hanya takbir mursal, iaitu masuk malam hari raya sehingga kita masuk solat hari raya. Dia beza mana takbir mursal dengan takbir muqayyad? Tersebut hak ni. Dalam kitab-kitab matlaq pun ada sebut dah. Mungkin dalam kitab ni dia tak bahas sangat. Mujuk kita jadi nak tersebut. Jadi takbir muqayyad, takbir ni sunat kita takbir sebelum pada zikir. Lepas pada kita wisalat assalamualaikum warahmatullahi, maka sunat kita takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Berbeza takbir mursal. Takbir mursal ni maksudnya kita berzikir sudah dulu, barulah kita takbir. Mursal ni maksudnya kita berterusan. Duduk buat apa pun pada malam hari raya daripada pagi raya tu, kita sentiasa duduk dalam membesarkan Allah Ta'ala.
Baik, kemudian dibacanya 2 khutbah kemudian daripada sembahyang. Solat raya ni jangan buat supaya solat Jumaat. Solat Jumaat tak khutbah dulu. Dia solat Jumaat tu sendiri pun asalnya solat dulu baru khutbah. Tetapi disebabkan sebab yang tertentu maka diubah pada zaman Nabi SAW khutbah dulu barulah solat Jumaat. Baik, dia kata daripada sembahyang ditakbirkan dahulu daripada khutbah yang pertama 9 kali berturut-turut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hingga 9 lah. Dan pada khutbah yang kedua 7 kali berturut-turut. Duduk, bangun khutbah kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi seperti mana kita sebut tadi, sunat kita khutbah. Jadi kalau tak khutbah saja pun sembahyang hari raya pun sah dah. Maka disebutkan hukum korban dan pada khutbah hari raya fitrah 7 kali. Maka disebutkan hukum korban. Maksud katanya pada hari raya Aidil Adha kita keceklah buat korban. Jangan tak sebut langsung, sebut dulu bab korban, barulah nak kecek bab Palestin ke apa semua, isu nak pergi tak ada masalah lah. Tapi kena ada duk kecek bab masalah korban. Sunatnya begitu. Kalau Aidil Adha tak sebut langsung pasal korban, tu dia panggil meninggalkan hak dituntut, hak sunat. Dan pada khutbah hari raya fitrah 7 kali takbir pada awalnya dan khutbah yang akhirnya 5 kali takbir. Dia buat beza ni. Dia buat beza di sini. Mungkin ada pendapat lah ni. Maka disebutkan hukum fitrah. Sebab seingat sayanya sama saja. Beza ni. Maka disebutkan hukum korban. Dan pada khutbah hari raya fitrah 7 kali takbir pada awalnya dan khutbah yang akhirnya 5 kali takbir. Maka disebutkan hukum fitrah di dalamnya dan sunat dan sunat takbir daripada jatuh matahari malam raya hingga masuk imam takbir sembahyang. Ini dia panggil takbir mursal. Sunatnya daripada jatuh matahari malam raya tu maksudnya 1 Syawal dah lah. Malam 1 Syawal. Kalau kata Aidil Adha tu 10 Zulhijjah, malam tu. Masuk malam bagi 10 Zulhijjah dah. Hinggalah masuk imam takbir sembahyang. Kalau kita berjemaah sembahyang hari raya lah. Kalau kita sembahyang sendiri sehingga kita takbir masuk sembahyang sendiri. Kalau tak sembahyang maka sehingga kepada zuhur lah. Tiba-tiba ada orang solat di belakang, perlu takbir perlahan ke? Sebab ada orang cakap perlu baca wirid perlahan semasa orang lain solat. Dia samalah deh. Masalah kalau masjid, masjid tu dia masalah sembat kita kena tengok masalah ibadat mana hak besar. Sama je kalau baca Quran ke apa semua tak boleh untuk kita kuatkan. Bukan bagi kalau orang tengah sembahyang, bagi orang tidur pun tak boleh kita kuatkan. Kalau nak takbir maksudnya bagi orang tidur pun tak boleh kita nak kuatkan. Ikutlah takbir ke zikir ke baca Quran ke, maka apatah lagi kalau orang tengah nak sembahyang. Ni tak boleh mengganggu. Gitu je lah. Dan sunat takbir daripada jatuh matahari malam hari raya hingga masuk imam takbir sembahyang, dan sunat takbir pada hari raya Adha, kemudian daripada sembahyang subuh hari Arafah. Ni masih ramai kadang-kadang kita tak tahu. Subuh selepas pada sembahyang subuh hari Arafah tu sunat dah takbir. Takbir apa ni? Takbir muqayyad. Bila takbir muqayyad, sunat kita dahulukan sebelum daripada zikir lagi. Ni pun ada setengah-setengah takbir dia zikir dulu baru dia takbir. Jadi kurang molek lah. Kurang molek. Kalau tersalah tak teringat tu tak apa. Nak buat macam mana? Hingga akhir asar hari tasyrik 13 Zulhijjah,
bagi orang tapi sunat dia kata takbir saat ni bagi orang yang lain daripada orang haji. Maksudnya orang haji tu dia ada zikir talbiyah dia, hak dia nak lebih utama. Okey. Dan bagi orang haji ni dia mula takbirnya daripada zuhur hari nahar. Hari nahar ni 10 Zulhijjah lah. Zuhur raya tu hingga subuh hari ke-13. Maksudnya pada hari Arafah tu dia tak sibuk lagi dengan takbir seperti mana kita hak biasa. Habislah di situ qala al-musannif rahimahullahu taala faslun pada menyatakan sembahyang gerhana matahari. Sudah situ dulu. Jadi apa-apa pengajian hak kita duduk baca ni molek sekali lah ni. Lepas pada ni insya-Allah boleh hadapi doa-doa lah. Kita buat pengajian kitab Buriyatul Tulab supaya lebih jelas lagi perbahasan berkaitan dengan solat. Solat sunat ke, diri solat tu sendiri ke. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Allah faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaika salihin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.